Ya Dato' kan, tadi juga Tan Sri Syafiee Abdullah dia memberi notis 24 jam untuk kerajaan menyerahkan balik duit-duit Dato' dengan barang-barang Dato' Sri Najib. Tak komen sikit Dato'. Boleh dapat itu kenyataan Tan Sri Syafiee. Yeah. Dia boleh mendesak supaya dipulangkan. Selepas 24 jam, maka dengan keputusan yang telah diambil oleh Hakim Mahkamah Tinggi ni, keputusan itu boleh digunakan untuk lawyer Dato' Sri Najib pula mengambil tindakan susulan untuk mendapatkan dana yang tidak mahu dipulangkan. So by tomorrow ke, day after tomorrow ke, 2-3 hari lagi ke, mungkin akan di-file rayuan pula oleh pihak. Sebab sekarang ni dalam keadaan mereka ni sudah pasti tak mahu melihat Dato' Najib baik ataupun UMNO baik ada duit. Kan? Sebab bila kita ada duit, sudah pastilah duit tu akan digunakan untuk tujuan memperkasakan parti dan ianya tidak akan menguntungkan PPPM. So boleh agak lah. Mahkamah boleh buat keputusan, tapi last kali yang buat keputusan Perdana Menteri juga. Kalau nak tahu Perdana Menteri buat keputusan ke tidak, tengok dia arahkan tak Peguam Negara untuk merayu. Kalau diarahkan Peguam Negara untuk merayu besok, kita dah tahulah. Ini semua wayang, kan? Nak tunjuk seolah-olah macam mahkamah ni adil, tak ada campur tangan politik. Faham tak? Ini yang dia cuba nak tunjuk. Ada kemungkinan juga yang ini dilepaskan, lepas tu 16 bulan Jun bila Dato' Sri Najib punya rayuan, time tu kena. Ada kemungkinan juga. So kena faham lah mainan politik Muhyiddin ni macam mana. Okey Dato', berkaitan barang-barang yang dirampas, bukan duit barang-barang yang dirampas, 2/3 daripada barang-barang tu rosak, macam beg-beg yang tak dijaga dengan rapi. Macam mana, adakah kerajaan akan Datin bayar? Sri Rosmah dengan Dato' Sri Najib berhak untuk menyaman kerajaan. Boleh saman. Sebab pihak yang merampas tu, pertama sekali, perampasan dibuat tidak mengikut prosedur. Sepatutnya bila kau nak rampas, kau kena ada borang rampasan. Siapa yang sayang borang rampasan? Dato' Sri Najib tak ada situ, Datin Sri Rosmah tak ada situ. Itu sebab duit ni, kalau ikut kenyataan dulu 119 juta. Sekarang aku dengar dah tinggal 114 juta. So baki duit pergi mana? Macam kurang. Kan? Itu baru duit. Kau belum tengok barang lagi. Barang-barang ni kalau rosak, okey lagi lah. Kan? Mungkin boleh saman sebab dia orang tak jaga barang semua kan? Tetapi apa berjaminan bahawa barang-barang yang tinggal tu adalah original? So nak kena hire pula seorang, kerja dia untuk authenticate sama ada barang-barang ni original ataupun tidak. Kau kena ingat, kalau duit pun boleh hilang, kan? Sahabat kita yang apa nama dia tu? Amar Singh tu pun sekejap sikit hari tu hari dah nak migrate ke luar negara. Dah beli Porsche sebiji dengan apa benda dia beli? Dia beli Porsche dengan Range Rover. Kan? Sebagai seorang penyewa awam, macam mana dia mampu untuk beli kenderaan tersebut? Itu pun menjadi tanya-tanya. Kan? Okey. Okey Dok. Tadi Datuk ada beritahu bahawa kemungkinan kerajaan akan cuba buat rayuan atas keputusan ini. Adakah kerajaan ada peluang lagi masih nak buat rayuan untuk membatalkan keputusan hari ini? Dia orang akan buat. Muhyiddin akan arahkan. Okay. Hampir pasti. Seperti mana apa yang berlaku dalam kes duit UMNO. Duit UMNO dah dilepaskan oleh mahkamah. Kan? Yeah. Tetapi Muhyiddin arahkan Peguam Negara Idrus Harun untuk memfailkan permohonan untuk tidak menyerahkan duit itu kepada UMNO. Di atas kebimbangan takut UMNO bila dalam mahkamah yang lebih tinggi didapati kalah dalam kes tersebut, dia takut UMNO dah pakai duit tu. Dia tak tahu UMNO punya bangunan tu, aset tu,
jauh lebih besar daripada duit amount yang Dewan rampas. Dewan tahan berapa? 192 juta ringgit. Kan? Sedangkan bangunan tu berpuluh kali ganda lebih mahal. Takkan tak ada otak nak fikir. Dia boleh gadai, kalau katalah macam kita bankrupt kan. Kalau kita tak boleh bayar hutang kita, dia boleh gadai aset kita, boleh lelong. Dan duit tu dia bayar hutang-hutang, balance dia pulang balik kepada UMNO. Kan? Itu pun peguam negara tak boleh fikir. Kan? Macam mana jadi peguam negara? Okey, Datuk. Duit tunai yang dirampas tu, duit parti duit parti. Adakah bila dirampas tu telah mengganggu urusan parti tu sendiri tu? Sudah pasti. Jadi apakah tindakan parti? Ketika itu kita pembangkang. Ya. Kita pembangkang. Dalam erti kata lain, Muhyiddin ni nak lawan kita secara terang-terang, Mahathir nak lawan kita secara terang-terang, tak berani, tak ada teluk. Jadi cara dia, kau nak lawan aku boleh dengan syarat aku ikat tangan kau. So UMNO punya tangan selama hari ni diikat ke belakang. Kan? Kalau dia nak sepak, nak lawan dengan Muhyiddin, dengan Mahathir, kena pakai kaki je. Kan? Kaki tu belum ada jaminan tidak ada rantai. Kalau kaki tu ada rantai, nak sepak angkat kaki tinggi sikit, dua kaki, dah terjatuh. Jadi oleh kerana dah maknanya UMNO tergencat dia punya pergerakan dan sebagainya. Biasalah. Jadi apakah tindakan UMNO selepas itu? UMNO pada ketika itu telah merayu di peringkat yang lebih tinggi. Kita lawan 2 kali menang. Dan last kali akhirnya bila Presiden UMNO sendiri mengugut Muhyiddin, akan menghentikan sokongan pada Muhyiddin, baru dia lepas. Kan? Jadi dalam politik ni kita tak boleh guna cara yang baik sepanjang masa. Tak boleh lembut sepanjang masa. Ada kalanya kita kena keras. Tentu. Jangan terkejut. Okey. Lagi pasal ni. Pasal ni. Isu lain. Okey. Okey Datuk. Hari ni Datuk, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Daulat tuanku. Okey. Sultan aku tu. Okey. Bertitah agar semua Bakal yang di-Pertuan Agong. Okey, semua anggota Parlimen dan Adu Negeri itu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan penularan COVID-19. Ya. Yang memberi kesan teruk pada rakyatnya. Okey. Beliau sedar dan tuanku sedar akan ordinans darurat yang sedang berkuat kuasa menghalang persidangan Parlimen dan DUN untuk dijalankan 3 ini. Namun, saya rasa khidmat ahli Parlimen dan ADUN perlu digembleng untuk terus membantu rakyat yang terkesan akibat penularan wabak ini. Tak komen dia tu. Itulah betul. Kan? Sultan macam ni yang kita cari. Kan? Pertama, sultan yang tak mudah diperbodohkan. Kan? Sultan yang faham dalam keadaan hari ini, bila Muhyiddin berbuat sesuka hati, inilah masanya. Inilah masanya perlu ada check and balance. Kalau sidang Dewan Undangan Negeri ditutup, sidang Parlimen ditutup, maka kerajaan Muhyiddin ni apa saja dia buat, walaupun dia buat roadblock sepanjang masa, dia tutup dengan darurat dan sebagainya, bila tidak ada check and balance, itu yang kita tengok. Buat macam-macam, tapi proses dia, wabak ni lebih teruk tersebar. Maka perlu adanya check and balance. Setiap perbelanjaan negara tu perlu ada orang yang bertanya kepada Perdana Menteri. Duit ni diguna untuk apa? Pinjam duit lagi untuk apa? Pergi kapur duit kuap untuk apa? Kuan. Kan? Pergi ambil duit kuan ni untuk apa? Bukankah ini untuk masa depan anak-anak kita? Benda ni semua perlu ditanya oleh wakil-wakil rakyat. Itu tujuan kita lantik wakil rakyat. Bukan kerja dia orang ni makan gaji buta. Kan? Kalau nak makan gaji buta, lebih baiklah tutup Parlimen tu. Panggil KJ, jadikan Parlimen tu sebagai pusat untuk vaksinasi. Kan? Kalau ahli Parlimen dengan ahli Dewan Undangan Negeri nak bersidang, boleh buat kat Pagu sebab ada 2 dewan baru. Buat macam tu lebih bagus. Kau tengok aku bersama. Okey Datuk. Sementara tu Datuk, Menteri Besar Johor Datuk Hasni berkata, meskipun ordinans darurat sedang berkuat kuasa, pihaknya akan memastikan perbincangan itu berjalan lancar.
Maksudnya minggu depan dia akan adakan juga. Walaupun dia tahu benda tu kontradik dengan order darurat ni. Ya. Minta komen sikit. Saya menyokong penuh titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Sultan Johor dan Menteri Besar Johor. Daulat Tangguh. Dia orang ni, dia tahu apa sebenarnya berlaku. Dia tahu tujuan ni, tujuan darurat tu untuk apa. Kan? Untuk kepentingan siapa. Dia orang lebih tahu. Dia orang lebih tahu. Kan? Dan dia orang tahu bahawa kita tidak membuat segala-galanya untuk menyelesaikan masalah COVID. Ada banyak benda yang patut dibuat, boleh mempercepatkan proses penghapusan wabak COVID ni, tak dibuat. Mereka nak supaya benda ni lambat selesai. Dan bila lambat selesai sekarang dalam keadaan tak terkawal, mulalah mereka nak buat total lockdown. Bila sekarang buat total lockdown, it's going to be June soon. Kau rasa 2 bulan lagi darurat ni sambung ke tidak? Mesti sambung. Pemikiran Menteri Besar Johor dengan Sultan Johor ni lebih advance daripada orang Kuala Lumpur. Datuk, dengan adakan apa ni mesyuarat ni, dia dah maksudnya bertentangan dengan arahan kerajaan pusat yang punya kuasa eksekutif pada waktu ni tu. Macam mana tu? Dia orang ada majoriti. Menteri Besar Johor ada majoriti. Perdana Menteri tak ada majoriti. Apa kau nak fikir sangat apa Perdana Menteri cakap? Perdana Menteri tak ada majoriti. Yalah. Perdana Menteri tak ada majoriti. Tak ada sembang lah. Tak boleh sembang lah. Menteri Besar Johor ada majoriti. Lagi power. Dan andai kata Datuk benda ni diikuti oleh negeri-negeri lain. Alhamdulillah. Ucaplah Alhamdulillah. Tak, maksud saya Syukur kita kepada Allah. Maksudnya apa dari lagi? segi undang-undang dalam keadaan Kita nyanyilah. kerajaan pusat mempunyai kuasa mutlak Alamak. Kecemasan apa yang ada ni? mengikut kata Tan Sri Yassin. Yang cemas sekarang ni Muhyiddin Yassin. Negara tak cemas. Kau tengok dia suruh aku tutup kedai. Dia nak sanitize jalan. Jalan raya kau sanitize. Are you really damn stupid? Malaysian weather is more than 26 degrees Celsius, you know. Kau sanitize jalan raya. Mana otak? Orang otak kat lutut pun tak fikir tau nak sanitize jalan raya kat Malaysia ni. Kita cuaca panas, lebih 26 degrees Celsius. Semua kuman-kuman apa ni virus COVID ni mati. Nak sanitize jalan raya. Suruh kedai aku tutup. Kau fikir, kau cuba fikirlah. Sanitize dalam bangunan lah. Bukan luar bangunan. Luar bangunan terdedah dengan matahari. Kau sanitize jalan raya buat apa? Ini bila nampak mesin. Mesin.